Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku, Mr. Fasam 3. Okey. Dalam beberapa minggu ni, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, telah mencadangkan kepada rakan sejawatnya iaitu Presiden Indonesia, Jokowi Widodo. Dia mencadangkan untuk mengangkat bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua rasmi di ASEAN. ASEAN ni ialah kesatuan untuk negara-negara Asia Tenggara yang terdiri daripada 10 buah negara Asia Tenggara. Okey. Dia berpendapat bahasa Melayu ni wajar untuk dijadikan bahasa kedua rasmi di ASEAN kerana penutur bahasa Melayu di Asia Tenggara ni sangat ramai. Okey. Bahasa rasmi yang digunakan di ASEAN, negara Asia Tenggara ni adalah bahasa Inggeris, bahasa rasmi nombor 1. Jadi, di situlah ada idea untuk mengangkat bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa kedua rasmi di Asia Tenggara. Walaupun dikatakan ada pihak daripada Indonesia mungkin tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Okey, bagi akulah ni disclaimer ni pendapat peribadi aku lah, Mr. Fasam 3. Okey, sebenarnya usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua rasmi di ASEAN satu langkah yang baik lah, sebab kita tahu penutur bahasa Melayu di Asia Tenggara ni sangat ramai. Sebab kalau dari segi fakta, penutur bahasa Melayu di rantau Asia Tenggara ni ramai, iaitu di Malaysia ada, di Singapura ada, di Indonesia ada, di Brunei pun ada, di selatan Thailand pun ada. Jadi penutur bahasa Melayu ni sangat ramai di Asia Tenggara. Jadi memang relevan untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua rasmi di Asia Tenggara ni, bahasa rasmi di ASEAN ni. Okey. Walau bagaimanapun, kita nak jadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN, kerajaan Malaysia juga patut cuba untuk martabatkan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Sebab dalam masa yang sama kita boleh mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi kedua di Asia Tenggara, kita juga boleh mengangkat lagi, memartabatkan lagi bahasa Melayu di kalangan rakyat kita sendiri. Okey. Bagaimanapun, kita ni pengguna bahasa Melayu patutlah berbangga jika ada menjadinya cadangan ni. Jika bahasa Melayu betul-betul diangkat sebagai bahasa rasmi kedua di ASEAN, kita perlu bergembiralah, bersyukurlah. Okey, sebab dulu satu ketika bahasa Melayu ni menjadi bahasa lingua franca, bahasa yang dipergunakan dalam urusan perdagangan. Ketika zaman kehebatan Empayar Melayu Melaka dulu, bahasa Melayu ni dijadikan sebagai lingua franca, bahasa yang digunakan dalam urusan perdagangan. Okey, nak bagi tahu betapa gahnya, betapa hebatnya bahasa Melayu satu ketika dahulu. Tapi sekarang ni penggunaan bahasa Melayu mengalami unsur-unsur rojak lah, dah campur dengan bahasa lain kan. Jadi langkah yang dicadangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ni, bagi akulah satu langkah yang baik, satu idea yang baik dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Tapi kita kena ingat, dalam masa kita cuba untuk memartabatkan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kedua rasmi ASEAN, kita juga perlu cuba juga untuk memartabatkan, meningkatkan mutu kualiti bahasa Melayu di negara kita sendiri, di Malaysia. Sebab Malaysia ni salah satu sebuah negara yang mempunyai penutur pengguna bahasa Melayu yang paling ramai. Okey, nampaknya setakat sajalah konten kita kali ini. Kesimpulannya, sayangi bahasa Melayu, martabatkan bahasa Melayu. Tu je nak cakap. Okey, kita jumpa lagi di konten yang berikutnya. Kalau korang suka apa yang saya sampaikan ni, boleh like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Hidup bahasa Melayu, hidup bahasa Melayu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.